Hai, jumpa lagi. Hari ini kita akan belajar unit 3, yaitu pertolongan cemas. Selepas menonton video ini, cikgu harap kamu akan mengetahui maksud CPR. Yang kedua, menjelaskan prinsip dan prosedur CPR. Yang ketiga, menilai situasi kecemasan yang memerlukan CPR. Oke, baiklah. CPR terdiri daripada perkataan kardio, jantung, paru-paru, dan juga pemulihan. CPR merupakan satu tindakan awal yang dilakukan untuk menyelamatkan nyawa mangsa yang terhenti pernapasan supaya dapat mengembalikan aliran darah dan pernapasan secara spontan. Dengan kata lain, CPR bermaksud bantuan hembusan pernapasan mulut ke mulut. Melalui cara ini, darah yang mengandungi oksigen akan terus mengalir ke otak dan organ lain hingga rawatan perubatan daripada pakar tiba. Dalam prosedur CPR ini terdapat 6 peringkat yang perlu dipatuhi supaya proses menyelamatkan mangsa dapat dilakukan dengan lancar. Peringkat yang pertama adalah danger, bahaya. Okey, pastikan persekitaran mangsa dalam keadaan selamat daripada sebarang ancaman bahaya seperti objek tajam, punca elektrik dan kawasan yang tidak stabil. Sebelum kita melakukan CPR ini, persekitaran mangsa mestilah dalam keadaan yang selamat. Okey, yang kedua, responsiveness ataupun tindak balas. Apabila didapati keadaan sekitar selamat, barulah kita dekati mangsa dan periksa tindak balasnya. Okey, sebagai contoh, menepuk bahu mangsa dengan kuat supaya dapat menyedarkan mangsa. Jika mangsa bertindak balas, tanyakan, "Kamu okey?" Jika sebaliknya, penyelamat perlu meminta pertolongan dengan menghubungi talian kecemasan. Okey, untuk talian kecemasan ini bolehlah hubungi 999 untuk mendapatkan bantuan. Okey, yang ketiga adalah airways ataupun laluan pernapasan. Baringkan mangsa yang cedera di atas permukaan yang rata dan keras. Jika mangsa dalam keadaan tertiarap, pusingkan badan mangsa. Yang keempat, breathing ataupun bernapas. Okey, lihat pergerakan dada mangsa. Dengar bunyi pernapasan dan rasa hembusan napas menggunakan pipi. Jika tiada pernapasan, maka barulah prosedur CPR boleh dilakukan. Yang kelima, CPR. Jika tiada pernapasan, picit hidung mangsa untuk menutup lubang hidung dengan ibu jari dan jari telunjuk semasa hembusan diberikan. Lakukan hembusan udara dari mulut ke mulut sambil diperhatikan pergerakan dada mangsa. Hembus 1 saat bagi setiap hembusan. Selepas itu, periksa kadar nadi mangsa dalam 10 saat. Yang terakhir, ECC ataupun external cardiac compression. Okey, periksa kadar nadi mangsa. Jika tiada, cari posisi pertemuan di antara tulang rangka dengan cuaran ataupun bahagian bawah tulang dada dengan menggunakan jari telunjuk dan jari tengah. Letakkan tumit tapak tangan bersebelahan tak jari telunjuk. Seterusnya, letakkan tapak tangan kiri di atas tapak tangan kanan dan kemaskan jari jemari antara tapak tangan. Luruskan kedua-dua lengan hingga ke paras bahu
dengan mencondongkan badan ke hadapan. Lakukan sebanyak 30 kali tekanan dengan kedalaman 5 cm dan tidak melebihi 6 cm pada kadar kelajuan 100 hingga 120 tekanan seminit. Oke, baiklah. Situasi yang memerlukan CPR adalah seperti yang pertama, jika seseorang lemas. Yang kedua, apabila seseorang terkena renjatan elektrik. Yang ketiga, dipanah petir. Yang keempat, stroke. Yang kelima, sakit jantung. Yang keenam, rebah tanpa sebab. Oke, selepas mangsa yang diberi rawatan CPR mulai sedar, mangsa hendaklah diletakkan dalam kedudukan pemulihan. Langkah-langkah dalam kedudukan pemulihan ini ialah yang pertama, baringkan mangsa dalam keadaan selesa dan pastikan mangsa di tempat yang selamat dan teduh. Yang kedua, gerakan mangsa dalam keadaan mengiring. Kaki disilangkan untuk memudahkan mangsa bergerak. Yang ketiga, siku dibengkokkan di bawah bahagian kepala untuk menahan mangsa daripada tergolek. Manakala kepala didonggakan sedikit agar tidak menyekat saluran pernapasan. Dan yang terakhir, kaki dibengkokkan untuk menstabilkan kedudukan mangsa. Baiklah, setakat itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum itu, juga mau tekankan sekali lagi bahawa bantuan awal seperti CPR ini sangat penting untuk menyelamatkan nyawa mangsa. Oke, baiklah, jumpa lagi.